Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Hamdi bin Hanafi 032543, ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian semester 5. InsyaAllah akan membentangkan tajuk Al-Kharaziyah. Okey, Al-Kharaziyah, siapakah mereka? Al-Kharaziyah ni dinisbahkan kepada pengikut ataupun kumpulan ataupun anak murid kepada Abu Sa'id Al-Kharazi. Abu Sa'id Al-Kharazi ni mempunyai banyak kitab-kitab, mempunyai beberapa kitab-kitab yang bernilai lah. Beliau juga menulis karya-karya yang cemerlang dalam mencapai darjat yang tinggi lah dalam tasawuf. Selain itu, beliau juga adalah orang yang berpengaruh besar dalam aliran kesufian. Beliau juga orang yang pertama dalam mengemukakan kefahaman mengenai fana dan baqa. Okey, fana dan baqa, ini dalil fana dan baqa. Ma indakum yunfidu wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang ada pada kamu binasa, dan apa yang ada di sisi Allah sahaja yang kekal. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi binasa, maka nikmat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap akan kekal. Okey, Abu Sa'id Al-Kharazi ni memperbahaskan mengenai istilah fana dan baqa ni adalah untuk memperbetulkan kefahaman kepada para pengkaji tasawuf dalam memahami istilah fana dan baqa, kerana ada sebahagian golongan yang dinamakan ahli zahir yang mempelajari ilmu zahir, iaitu ilmu fiqh dan hadis atau tafsir, yang mempunyai salah faham terhadap istilah fana dan baqa, yang mana ia membawa tanggapan negatif kepada golongan-golongan ahli sufi. Okey, terus pada slide yang seterusnya. Okey, makna fana dan baqa terbahagi kepada dua aspek, iaitu dari segi ilmu ataupun definisi, dan kedua adalah hal. Okey, fana dari segi ilmu itu merujuk kepada keadaan yang binasa, keadaan binasa. Manakala baqa pula merujuk kepada keadaan kekal. Okey, fana dan baqa dari segi hal ni ialah sifat suatu perkara itu sama ada kekal atau binasa, merujuk kepada maknawi lah. Contohnya, bila mana hilangnya, bila mana fananya keadaan jahil, dan maka keadaan ilmu pengetahuan tu akan kekal lah. Makna kata bila hilang jahil itu akan datang ilmu pengetahuan yang akan kekal. Okey. Okey, baqa dalam pemahaman ilmu dia terbahagi kepada tiga aspek, iaitu yang pertama, kekal sesuatu perkara itu pada permulaan kejadiannya dalam keadaan tiada, dan kekal di akhir kejadiannya tiada. Okey, contohnya ialah dunia. Okey, dunia pada permulaannya memang tiada, lepas tu diadakan dan ditiadakan kembali. Okey, yang kedua, kekal sesuatu perkara pada permulaannya tiada, kekal sesuatu perkara pada permulaannya tiada, kemudian baru ada dan tidak binasa selama-lamanya. Contohnya syurga dan neraka. Okey, yang terakhir, yang ketiga, kekal dan sentiasa kekal, iaitu zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang berikutnya pandangan ahli sufi mengenai fana dan baqa. Ahli sufi mengatakan bahawa mereka ni tidak menunjukkan ungkapan ini kepada ilmu dan hal, tetapi dari aspek yang lain. Okey, fana dan baqa dari pandangan sesetengah golongan pula mengatakan bahawa fana itu ialah hilang sifat zat seseorang. Okey, Syekh Al-Hujwiri juga mengatakan fana dan baqa ini, dia punya pandangan dia, mereka yang mengatakan fana dan baqa ini pada makna zahir akan menyebabkan kekeliruan, samalah seperti ahli zahir tadi. Okey,
Yang seterusnya, uh, kefahaman yang salah, dari mana kefahaman yang salah ini timbul. Okey, kefahaman yang salah ini timbul daripada golongan Al-Nusturiyah, yang mana golongan ini berasal daripada Rom. Okey, yang kedua, kefahaman yang salah mengenai fana dan baqa ini datangnya daripada pemahaman Kristian ataupun Nasrani. Yang ketiga, kefahaman yang salah ini datang daripada golongan Al-Hashawiyah, iaitu golongan Al-Mujassimah, golongan yang mentajisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, fana dan baqa ini, fana dan baqa menurut Syekh, okey, Abu Sa'id Al-Kharaz. Abu Sa'id Al-Kharaz ni ialah inilah yang disebahkan pada mazhab Al-Kharaziyah ni. Dia mengatakan bahawa fana adalah lenyap seorang hamba kesedaran tentang manusia, dan baqa ialah kekekalan hamba dalam tafakur, berfikir kepada Allah. Okey, yang kedua pula, Abu Ya'qub Al-Nahrajuri mengatakan bahawa perhambaan sebenar manusia terletak kepada kefanaan dan kebaqaan. Okey, Ali bin Uthman Al-Jullabi pula mengatakan bahawa mereka semua hampir sama. Kata-kata mereka semua ni hampir sama pada makna, walaupun dari segi lafaz itu berbeza. Okey, yang terakhir, kata Ibrahim Syaiban rahimahullah, ilmu berkenaan fana dan baqa berkait dengan keikhlasan dan keesaan serta perhambaan yang sebenar. Okey, setakat ini saja pembentangan saya. Saya harap pembentangan ini dapat memberi kefahaman lah dalam perbahasan mengenai mazhab Al-Kharaziyah. Okey, wallahu a'lam.